السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbahasan daripada risalah 40 amalan mudah menurut sunnah, yang mana pada hari ini kita akan bahas sunnah yang kelima di bawah tajuk memberi salam kepada mereka yang dikenali ataupun tidak. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ciri-ciri Islam yang baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu memberikan makanan kepada orang dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenali. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-12, dan riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-63. Sunnah yang kelima yang mudah pada pagi ini perbahasan kita, memberikan salam kepada orang yang kita kenali ataupun menyampaikan, membacakan salam. Sebab dalam hadis Nabi sebut wa taqra'us salam. Wa taqra'u maksudnya sampaikan ataupun bacakan salam. Ala man 'arafta wa man lam ta'rif, ke atas mana-mana orang yang kamu kenali dan juga orang yang tak kamu kenali. Tapi hadis ni, hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ada lagi satu benda yang disebut pada awal hadis. Sebab dalam hadis ni dia sebut anna rajulan, seorang lelaki, min ashabi Rasulillah, daripada kalangan sahabat Nabi. Siapa lelaki tu tak disebut dalam hadis ni. Maknanya lelaki ni dalam istilah ilmu hadis dia panggil mubham. Mubham ni tak jelas siapa dia. Mubham dalam ilmu hadis ni kalau berlaku pada sahabat Nabi, maka dia tidak memberi apa-apa kesan pada darjat hadis. Tapi kalau mubham itu berlaku pada atas pada sahabat ataupun lepas pada sahabat, maka dia sedikit sebanyak beri kesan kepada status hadis tu. Daripada sahih mungkin boleh jadi dhaif ataupun boleh jadi hasan dan sebagainya lah. Hadis ni diriwayatkan daripada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat Nabi, Amr bin Al-As pun sahabat Nabi juga. Dua-dua sahabat Nabi. Dan kalau kita tengok kedua-dua orang ni, ayah dan anak, dari segi riwayat ataupun rekod yang disebutkan oleh para ulama, yang mana Islam lebih awal, anaknya lebih awal masuk Islam. Abdullah bin Amr bin Al-As
anaknya lebih awal masuk Islam. Dikatakan tahun yang ke-7 Hijrah anak dia masuk Islam. Dan Amr bin Al-As masuk Islam ketika mana tahun berlakunya Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah, iaitu tahun ke-8 Hijrah. Dan seperti mana yang kita baca dalam sirah, Amr bin Al-As ialah seorang sahabat. Sebelum dia masuk Islam, dia seorang yang dikenali daripada Sadat Quraisy. Sadat ni maksudnya orang-orang besar. Sadah, orang-orang besar ataupun orang-orang yang ada kedudukan dalam kalangan Quraisy. Maknanya dia ada jawatan lah dalam kepimpinan Darun Nadwah pada waktu tu. Dan kita boleh tengok peranan dia dalam lawan dakwah Nabi ni ataupun lawan Nabi dan para sahabat ketika mana hijrah Nabi, hijrah para sahabat ke Habsyah. Kita baca sirah hijrah para sahabat ke Habsyah ni ada 2 kali. Kali pertama, kali kedua, waktu tu masih lagi berada di Mekah. Maknanya dalam fasa 13 tahun Nabi berada di Mekah pada waktu tu. Kali pertama sikit, kali kedua tu agak ramai, yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Lebih kurang 80 orang mohon ataupun duduk di Habsyah. Habsyah ni di Ethiopia hari ni. Ibu negara dia Addis Ababa, antara negara miskin di Afrika lah. Cuma kita nak tahu ataupun kita tengok Ethiopia ni dulu ialah sebuah kuasa besar, nak sama hebat dengan Rom dan Parsi, tapi dia ni cenderung kepada Rom ataupun Kristian, sebab memang raja dia, bahkan kita baca sirah, memang An-Najashi tu pun Kristian. An-Najashi tu bukan nama dia, nama dia Ashamah, gelaran tu An-Najashi. Sebab raja-raja belah alik Habsyah ni memang dia punya gelaran dia ialah An-Najashi. Dia macam raja-raja di negara-negara tertentu lah. Macam kita ada yang di Pertuan Agong, ada sultan apa semua. An-Najashi ialah gelaran, bukan nama betul dia. Nama betul dia ialah Ashamah. Bila mana orang Islam berhijrah ke Habsyah, maka pada waktu tu Quraisy telah memilih di antara sadat, orang-orang yang besar di kalangan mereka ni, siapa yang akan pergi berunding untuk ambil orang Islam, buat balik orang Islam yang dah berlindung di Habsyah. Maka dipilih Amr bin Al-As yang belum masuk Islam. Amr bin Al-As dipilih pergi ke Habsyah, dan dikatakan dalam riwayat usia dia pada waktu tu sekitar 20-an, belum sampai lagi usia 30-an. Muda, maknanya orang yang masih muda tapi memikul tanggungjawab yang besar, iaitu harus meyakinkan Raja An-Najashi ataupun Habsyah tu, orang Islam yang berlindung di negeri Habsyah ni ialah orang-orang bahaya yang harus dibawa balik. Nak yakinkan An-Najashi supaya beri kepada Amr bin Al-As ni semua orang Islam bawa balik. Tapi kita baca sirah dia tak berjaya. Dan riwayat sebut Amr bin Al-As dia bercakap dengan An-Najashi dengan bahasa Habsyah. Maknanya dia seorang budak muda yang luas pengetahuan dia. Dia menguasai bahasa lain. Dia tak bercakap dengan bahasa Arab. Dia tak pakai mutarjim, penterjemah. Dia boleh terus bercakap dengan An-Najashi. Dan itu bukan kali pertama dia buat hubungan ataupun biasa bertemu dengan An-Najashi. Banyak kali dah bertemu dengan An-Najashi. Maknanya dia pegawai yang pangkat tinggi lah kita kira. Bukan setakat kedutaan ni. Maknanya pegawai yang ada kedudukan tinggi. Tak dapat yakinkan An-Najashi. Dan akhirnya An-Najashi benarkan orang Islam duduk situ. Cuma kita baca sirah, An-Najashi panggil orang Islam untuk berhujah ataupun untuk beri jawapan. Sebab Amru kata mereka ni ialah orang yang pernah mengutuk Tuhan-Tuhan kami di Mekah, iaitu berhala, sembahan kami di Mekah. Maka pasti mereka juga akan mengutuk agama orang Habsyah, iaitu Kristian. Itu antara dia punya poin nak yakinkan An-Najashi supaya lepaskan ataupun beri orang Islam tu. Tapi tak, setelah Ja'far bin Abi Talib dia baca ayat 1 sampai ayat 19 kalau saya tak silap daripada surah Maryam, An-Najashi lembut hati dan dia benarkan orang Islam duduk situ. Quran sendiri pun sebut sifat An-Najashi dan juga menteri-menteri dia.
Quran sebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara. Kamu akan dapati orang yang paling dekat dengan orang Islam ialah orang yang mengatakan kami ini Nasrani ataupun Kristian, merujuk kepada An-Najasyi dan juga rakyat-rakyat dia. Zalika bi annahum qissisin wa ruhban wa annahum la yastakbirun. Kerana mereka itu pembesar-pembesar dan pendeta-pendeta yang tidak ada sifat takabur. Allah Ta'ala pujilah, beri kredit kepada orang Kristian di Habsyah pada waktu tu. Mereka ni antara sebab baik dengan orang Islam, sebab mereka ni ada satu nilai murni dalam diri dia. Walaupun lain agama, dia orang tidak ada sifat takabur. Tidak ada sifat takabur. Sebab tu kalau kita tengok Amr bin al-As, lepas pada dia masuk Islam, dia cerita pula kepada sahabat Nabi pengalaman dia berurusan dengan orang Kristian ataupun Banu Asfar. Banu Asfar ni bangsa yang berkulit kuning, maknanya orang Eropah. Cuma tak mau cerita yang tu pukul 8.30 habis. Panjang, tak masuk lagi hadis. Cuma nak beritahunya, menariklah cerita tu, menarik. Sebab ada seorang sahabat Nabi daripada Mustawrad Al-Qurashi, dia kata dia pernah dengar daripada Nabi. Dia kata aku pernah dengar Nabi sebut la taqumus sa'ah war-rum aktsarun nas. Tidak akan berlaku kiamat dalam keadaan orang Rom itu ialah orang yang paling ramai. Paling ramai tu macam-macam terjemahan. Ada kata ramai masuk Islam, ada kata ramai sebab tak mati. Macam-macam lah. Cuma nak beritahu bila mana Amr bin al-As dia dengar hadis tu, dia kata benar apa yang Nabi sebut, sebab orang Rom ni ada 4 kelebihan yang tidak ada pada orang-orang bangsa lain. Tu pengalaman dia. Cuma kita cerita lain kalinya tu. Okay. Amr bin al-As, Abdullah bin Amr bin al-As ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang mana? Sahabat Nabi yang kuat buat ibadah. Anak kepada Amr bin al-As ni. Abdullah bin Amr bin al-As luar biasa kuat ibadah. Sehingga kalau kita buka kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi, kita akan tengok Imam An-Nawawi buat satu bab dalam kitab Riyadhus Salihin ni, bab al-iqtisad fil ibadah, bab bersederhana dalam buat ibadah. Lalu dibawalah hadis yang menunjukkan nasihat Nabi pada Abdullah bin Amr bin al-As, yang dia ni kalau buat ibadah luar biasa semangat. Baca Quran kalau boleh sehari nak khatam habis. Hari-hari ini tidak dilalui melainkan dia puasa, dan malam itu tidak akan dilalui melainkan dia mendirikan seluruh malam. Jadi benda tu menyebabkan terganggu hak isterinya, hak badannya. Nabi nasihat pada dia. Dan kita mungkin pernah dengar hadis yang Nabi betulkan 3 orang sahabat. 3 orang sahabat ni dia duduk sekali, dia bercakap sama-sama dia kata kita ni kalau nak dekat dengan Tuhan, kita kena buat ibadah luar biasa. Lalu seorang pun beri cadangan ataupun dia pilih nak buat ibadah, nak puasa tak nak berbuka. Lagi tak lapar lagi tu tak berbuka. Seorang lagi pula ambil pilihan nak buat ibadah, bangun malam, dirikan malam, tak mau tidur. Lagi tak mengantuk, lagi tak tidur. Yang ketiga paling hebat, nak jaga nafsu tak mau kahwin sampai kesudah. Pergi jumpa Nabi, Nabi betulkan. Nabi kata yang paling bertakwa ni aku. Aku orang yang paling boleh jaga nafsu, tapi aku juga kahwin. Aku orang yang paling kuat puasa, tapi aku juga berbuka. Aku orang yang paling semangat beribadah pada waktu malam, tapi aku juga tidur. Nabi betulkan. Salah seorang pada 3 orang tu Abdullah bin Amr bin al-As, riwayat sebut. Cuma nak beritahu himmah dia, kesungguhan nak buat ibadah tu luar biasa. Jadi dia sebut pada kita hadis kita pada pagi ni, dia kata ada seorang sahabat Nabi mari tanya Nabi satu soalan, ayyul islami khair? Dalam Islam ni apa benda yang paling baik? Khair. Perkataan khair tu pun mari dalam bentuk nakirah, umum. Tidak ada alif lam, tidak ada tanda-tanda menunjukkan kata tu khas. Maknanya tunjukkan pada aku amalan tu kalau buat, dia bukan hanya dapat balasan satu kebaikan, banyak kebaikan. Nabi pun jawab, tut'imut ta'am, beri makan ataupun jamu orang makan. Wa tuqra'u wa taqra'us salam, kemudian bacakan, lafazkan salam ke atas orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Itu yang Nabi sebut. Cuma pertama Nabi sebut beri makan pada orang.
Kita tengok pengajaran daripada hadis apa yang disebut sini. Pertama dia sebut Islam sentiasa menyuburkan perkara yang mengeratkan ukhuwah sesama muslim, memberi hadiah, sentiasa senyum, mengucapkan kebaikan, memberi makan dan memberi salam adalah antara perkara yang boleh mengeratkan hubungan ukhuwah sesama Islam. Islam juga melarang perkara yang boleh memutuskan ukhuwah seperti mencari-cari salah orang, mengumpat, mengadu domba dan sebagainya. Jadi dalam hadis ni, benda pertama kita boleh nampak Islam ni sangat meraihkan satu bab dalam agama dia panggil umur munazzimah. Umur munazzimah ni perkara-perkara yang mententeramkan ataupun yang berbentuk tata susila yang dijaga dalam masyarakat. Benda ni kalau kita jaga, masyarakat dapat hidup harmoni. Iaitu benda yang bersifat taqwiyatul ukhuwah, penguat ataupun menguatkan ukhuwah orang Islam tu sendiri. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut beri makan pada orang ataupun sampaikan salam. Dalam hadis lain Nabi sebut tahadu. Tahadu maksudnya saling beri hadiah. Bukan beri hadiah tu pada hari-hari tertentu. Macam amalan orang kita ni diberi hadiah hari tertentu. Hari jadi, hari lahir lah, hari anniversary kahwin, hari macam-macam hari lah kita wujudkan hari itu. Sebenarnya Islam dia lebih umum. Dan kalau kita beri hadiah ikut hari lahir ni, baguslah, benda tu bukan kata salah. Okay. Cuma orang yang nak terima hadiah tu dia boleh agak dah. Tak lama dah, nanti mesti dapat. Nak dahsyat lagi tulis surat macam cerita Puan Meli. AR Tompe tulis surat terus, minta terus, demand terus kepada semua menantu dan anak-anak. Okay. Jadi dia kurang surprise lah. Jadi orang yang beri pun ada rasa terpaksa. Dekat-dekat nak mari birthday dia dah sampai surat dulu minta. Okay. Tapi kalau beri tanpa tunggu hari, dia lebih mengeratkan. Tanpa ada apa-apa sebab kita pun beri. Itu lebih mengeratkan berbanding kita beri bila mana datangnya hari tertentu. Okay. Kemudian Nabi sebut sini, disebut oleh penulis ini, mengucapkan perkara-perkara baik yang dah kita sebut sebelum ni, iaitu pada sunnah pertama, jazakallahu khairan ataupun jazakumullahu khairan. Itu perkataan-perkataan baik yang keluar daripada mulut seorang yang beriman. Okay. Seterusnya dia sebut sini, hadis ini menganjurkan kita memberi salam sama ada kepada orang yang dikenali atau tidak. Ini menunjukkan bahawa memberi salam harus didasari dengan keikhlasan. Okay. Dalam hadis Nabi sebut syiar orang Islam. Syiar orang Islam ni ialah dia beri salam. Kita boleh bayang perkataan Assalamualaikum ni semua orang Islam tahu, tak kira negara mana, kulit cerah ke kulit gelap, semua guna perkataan ni. Orang Islam di Afrika pun tahu Assalamualaikum. Orang Islam di China pun tahu Assalamualaikum. Dia dah jadi syiar orang Islam. Mana-mana tempat pun, bila kita kenal orang tu orang Islam, kita beri salam, dia pandai jawab salam. Dan bila mana dia tahu kita Islam, orang pun jadi nak beri salam pada kita. Kalimah yang menyatukan semua kita ni tanpa mengira bangsa apa, negara apa. Kalimah yang ringkas, Assalamualaikum. Jadi dalam kalimah tu dia ada penyatuan. Dia ada ta'zim syiarul Islam, membesarkan syiar Islam. Macam salat jemaah, syiar orang Islam. Macam salat Jumaat, syiar orang Islam. Salat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, ni pun syiar orang Islam yang tidak boleh dilumpuhkan ataupun dimatikan. Syiar orang Islam ni dia mesti dihidupkan. Sebab tu kalau kita tengok syiar bila mana berkait dengan perkara-perkara syiar, Nabi suruh kita bersungguh hidupkan syiar. Ini yang kita baca dalam hadis ni, syiar orang Islam yang ringkas salam. Pergi mana-mana pun beri salam. Pergi mana-mana beri salam. Selain pada tu ialah syiar orang Islam ialah salat. Masuk bulan Rejab ni orang duk bercakap tentang Isra' Mi'raj. Tapi poin dia ialah nak bercakap tentang salat. Poin dia ialah tentang salat. Ta'zim as-salah, membesarkan salat. Okay. Jadi nak beritahu pada kita syiar orang Islam ialah salat fardu. Salat fardu. Okay. Jadi sebab tu kalau kita tengok pada zaman Umar Al-Khattab, Umar Al-Khattab memerintah jadi khalifah lebih kurang 10 tahun.
Apa yang Umar buat? Dia membesarkan syiar orang Islam. Hatta di negara yang baru ditakluk, ataupun kawasan baru ditakluk yang baru masuk Islam. Apa Umar buat? Besarkan syiar orang Islam, rendahkan syiar agama lain. Rendahkan syiar agama lain. Umar dapat takluk Syam. Syam ni majoriti Kristian sebab pemerintahan Rom berpusat di situ. Syam ni Syria, Palestin hari ni. Bila mana dapat pada orang Islam, orang Kristian boleh beribadah macam biasa, cuma loceng tidak boleh dibunyikan dengan kuat. Itu syiar. Bila mana orang Islam berkuasa, itu syiar. Sebab bila mana syiar itu dipandang ringan, maka agama lain pun akan berusaha untuk angkat syiar dia. Kita tengok sebahagian penganut, kita bukan nak kata pada orang agama lain, cuma kita tengok sebahagian penganut agama-agama lain, mereka cuba cari peluang dekat mana kita nak nampakkan kita tu ada di negara tu. Jadi diorang akan pilih hari-hari tertentu untuk diorang buat perarakan tertentu, majlis tertentu. Kita tengok sebahagian tempat di Batu Kif. Batu Kif ni kawasan dekat dengan rumah mertua saya. Bila mana Tai Pusam, dia akan jadi sibuk jalan tu. Sebab semua orang Hindu kira nak pecah buah kelapa atas jalan. Syiar. Hebatnya syiar tu, polis yang Islam kena turun jaga jalan. Sedangkan di negara yang kecil, Singapura, tak boleh buat. Tak boleh buat. Sebab pemerintah Singapura melihat itu syiar agama. Tak boleh. Tapi tempat kita ni dia, orang kata apa, meraihkan diversity, kepelbagaian agama. Jadi benda tu dihidupkan. Benda tu dihidupkan. Dan bukan di situ saja. Kalau tengok, saya pernah lalu di satu tempat di Pahang, di Temerloh. Dia ada satu upacara, dia akan berguling. Orang-orang agama Hindu dalam mazhab tertentu dia lah, dia guling badan untuk sampai ke satu kuil. Itu cara dia mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Cuma kita nak sebutnya, bila mana hari tu sampai, jalan terpaksa ditutup, polis kena beri kerjasama, dia orang boleh minta kawalan keselamatan. Sebab apa dia nak buat benda tu? Sebab dia nak suruh orang tengok, kami di Malaysia ni, kami ada. Di negara ni kami wujud. Kita ada. Sebab tu dibesarkan syiar-syiar. Sebab tu zaman Umar Al-Khattab, dia kurangkan sikit. Bukan dia hapuskan, dia kurangkan. Dia lebihkan syiar orang Islam. Sebab tu kalau kita baca kitab Ahkam As-Sultaniyah karangan Imam Al-Mawardi, dan juga kitab Mughni Muhtaj oleh Syarbini, dalam bab pemerintahan, antara benda yang dia sebut, seorang pemerintah itu harus menjadi imam salat. Pemerintah, kalau dia boleh jadi imam, dia kena jadi imam. Dalam kitab Mughni Muhtaj, seorang pemerintah ni dia kena jadi imam salat. Maknanya jawatan imam besar bagi negara tu ialah jawatan yang diletakkan kepada pemerintah tertinggi di negara tu. Sebab kalau kita tengok apa signifikan ataupun apa kebaikan kalau yang jadi imam tu pemerintah paling tinggi. Tuan-tuan boleh bayang yang jadi imam, contohlah kita sebut secara umum, yang jadi imam satu, imam besar negeri, menteri besar. Jadi ada hari-hari dia kena bertugas dan dia kena jadi imam di masjid negeri. Bila mana dia jadi imam, tuan-tuan, selesai beri salam, dia paling ke belakang nak wiri, ada timbalan menteri besar, ada exco kerajaan negeri, tak datang dia boleh ambil tindakan. Kalau imam tu orang biasa, takkan dia nak tanya, okey, ni sebab apa tak mari? Exco ni sebab apa tak mari? Dia siapa dia imam nantikan? Selipar dia pun orang boleh curi. Okay. Dia kurang sikit izzah dia tu. Sebab tu zaman Nabi kita akan tengok, Nabi kekalkan benda tu. Zaman sahabat pun Nabi dikekalkan benda tu. Syiar imam paling atas ialah pemimpin. Sebab kalau pemimpin tu jadi imam, orang tak boleh nak buat apa-apa. Dia jadi imam salat, dia paling belakang, dia boleh tanya mana orang yang tak datang, dia boleh ambil tindakan. Okay. Tapi kalau hari ni imam orang biasa, dia jadi bolehlah tanya, tapi nak ambil tindakan tak boleh. Silap-silap orang pula tanya, dia dah imam, apa urusan dengan dia ni? Okay. Yang duk tanya lebih-lebih ni apa benda? Kau suka hati dia nak datang nak buat. Okay. Imam tu pula kena. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, sebab apa benda tu disebut ta'zim syiar, besarkan syiar, supaya syiar tu hidup, supaya orang nampak, dan orang hidup benda tu nampak. Ada perluasan ataupun
kekuasaan tu berjalan dengan baik. Seterusnya yang disebutkan sini, memberi salam kepada orang yang tidak dikenali menunjukkan kita ikhlas memberi salam kerana persaudaraan Islam. Ia tidak disebabkan kita mengampu atau kerana kita terlalu menghormatinya. Bila mana Islam ajar kita beri salam pada orang kenal dan orang tak kenal, kita ajar diri kita untuk beri salam dengan ikhlas. Bahkan Nabi sebut tanda akhir zaman, orang tu akan beri salam pada orang yang dia kenal. Kawan-kawan kita, kita beri salam. Orang lain, kita tak akan beri salam, walaupun namanya ataupun kita nampak daripada gerak-gerinya dia tu orang Islam. Memberi salam juga menyuburkan sifat tawaduk dalam diri insan, terutama apabila memberi salam kepada orang yang tidak dikenali. Bila mana kita beri salam, lahirkan ataupun keluar dalam diri kita ni perasaan rendah diri. Sebab tu dalam hadis ada disebut, Nabi bila mana berjalan, kadang-kadang Nabi bertemu dengan kumpulan kanak-kanak, Nabi beri salam dulu. Dari segi afdalnya, yang muda beri salam pada yang tua. Cuma Nabi nak tunjukkan kepada kita tawaduk, rendah diri. Itu unsur tazkiyatun nafsi yang tinggi, yang kita tak perasan. Lafaz hadis ini umum, iaitu menyebarkan salam kepada semua orang, tetapi ia dikhususkan hanya kepada Muslim. Ini kerana kita dilarang untuk memberi salam kepada orang bukan Islam. Jadi disebut sini, lafaz Assalamualaikum ni khusus bagi orang Islam. Kita tidak akan sebarkan, kita tak akan berikan salam ni kepada orang bukan Islam. Cuma dia sebut sini, adapun menjawab salam yang diberikan oleh orang kafir, ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama yang membenarkan jawab dengan sekadar lafaz wa'alaikum sahaja. Bila mana orang kafir bukan Islam beri salam pada kita dengan lafaz Assalamualaikum, para ulama beza pendapat. Nak jawab wa'alaikumussalam ke nak jawab wa'alaikum saja. Ada hadis seorang Yahudi lalu beri salam kepada Nabi, dan pada waktu tu Aisyah duk ada. Aisyah duk ada. Dia beri salam, lafaz dia tu mubhamah, ataupun lafaz dia tu kalau dengar lebih kurang nampak macam salam, tapi bukan salam. Dia lalu dia pun sebut Assalamualaikum, lebih kurang dengan Assalamualaikum. Assam ni maksudnya celaka ataupun kematian ke atas kamu. Maka Nabi pun, Aisyah pun dengar, Aisyah nak jawab dengan kalimah yang kurang baik. Nabi kata jawab dengan wa'alaikum. Jadi para ulama dia keluar pendapat, kalau orang kafir beri salam, kita jawab wa'alaikum. Tapi tengok pada hadis tu, orang kafir yang beri salam tu, Yahudi yang beri salam tu, dia ada niat nak mempersendakan orang Islam ataupun nak mempersendakan Nabi. Hari ni dalam kehidupan kita, orang kafir, dia bukan nak mempersendakan kita, dia cuma nak greeting kita, dan dia ingat kalimah tu ialah kalimah greeting macam salam sejahtera, selamat pagi gitu ya. Jadi dia guna, sebab dia biasa tengok, dia guna. Kan, sebahagian sahabat-sahabat kita, orang masyarakat Cina apa semua, yang dekat dengan kita, yang kita pergi beli barang kedai dia terbiasa dengan orang Melayu. Jadi kalimah-kalimah tu dia sebut dengan baik. Kita duk cakap dengan dia, kita duk beli barang kedai dia, kita pun kata mana barang ni, janji hari ni, dia kata la ilaha illallah, tak ingat. Dia duk sebut, dia syahadah dah tu, la ilaha illallah, tak ingat. Tapi syahadah ghaflah lah, lalai. Habis tu dia sebut pula insya-Allah esok ada. Dia tu sendiri, dia tengok depan kedai dia ada kotak merah, maknanya ada tempat sembah. Lepas tu tanya Jumaat, dia pula sebut pergi sembahyang Jumaat tu, tak apa, tinggal barang sini. Dahsyat ah. Maknanya kebiasaan dia duduk dengan kita, tapi kalimah-kalimah tu kita kira ghaflah dia sebut, cuma terbiasa sebut. Jadi para ulama sebut, kalau dia orang beri salam yang macam ni, keadaan macam ni, keadaan dia beri salam bukan dia nak tahqirul muslimin, bukan dia nak memperbodohkan orang Islam atau mempersendakan orang Islam, ada sebahagian kata boleh jawab dengan wa'alaikumussalam atas nama umum, atas nama umum. Sebab sini pun dia sebut, sebahagian ulama mengatakan lafaz wa'alaikum jika ucapan salam diberi dalam keadaan seseorang kafir itu mengejek dengan lafaz salam. Jika dia ikhlas, maka dibenarkan kita menjawab dengan wa'alaikumussalam.
dan penulis sendiri cenderung kepada pendapat yang kedua berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-86, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan dengan satu ucapan terhormat, kita tengok ayat ni sebut umum. Bila mana orang beri pada kita ucapan hormat, apa Quran ajar pada kita? Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka balas penghormatan tu dengan yang lebih baik daripadanya ataupun balas yang setimpal dengannya. Ayat ni sebut umum, tak sebut orang Islam. Mana-mana orang yang dia beri pada kita lafaz penghormatan yang baik, maknanya dia sebut salam pada kita, kafir ke, tak kira lah kafir zimmi ke, hatta kafir harbi pun, Cina ke, India ke, Yahudi ke, kalau dia sebut dengan baik tanpa mengejek, kita kena jawab dengan baik. Sebab tu ada hadis dalam bab ni. Satu hari Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba lalu, hadis ni riwayat Imam Bukhari, lalu jenazah Yahudi, orang Yahudi usung jenazah orang dia sendiri nak pergi tanam. Nabi duduk dengan sahabat ni, Nabi pun bangun macam beri penghormatan pada jenazah Yahudi yang lalu. Sahabat pun tanya, adakah kita kena beri penghormatan kepada orang yang bukan satu agama dengan kita, maknanya Yahudi? Nabi pun kata, bukankah itu anak Adam yang perlu dimuliakan juga? Mari nak beritahu pada kita, dalam bab kemanusiaan kita bolehlah sebut ataupun kita tunjukkan akhlak yang baik. Maknanya kalau berlaku kematian orang yang bukan seagama dengan kita, jadi kita boleh ucap takziah tu boleh, tak ada masalah. Cuma time waktu pengkebumian dia tu, kita kalau kita nak ikut pun kita tak boleh ikut dia punya adat ataupun syiar agama dia. Setengah-setengahnya bila mana berlaku kematian pakai hitam, pakai putih, tu tak boleh. Dia bagi pada kita colok, kita pun ambil, tu tak boleh. Gi sekadar penghormatan tak apa. Ada setengah orang dia terlalu luas dalam bab ni, maknanya gi ambil colok, letak dalam mangkuk dia ataupun dalam tempat dia tu sekali, tak boleh. Saya cenderung pada benda seperti itu tidak boleh. Saya ingat saya belajar di Jordan dulu, kita pergi ke Gunung Nebo. Gunung Nebo ni antara tempat-tempat suci dalam agama Kristian yang ada di Jordan. Jordan tu, sungai Jordan tu sendiri ialah sungai yang suci bagi orang Kristian. Gunung Nebo ni, kalau kita orang Islam kita panggil manasik, tempat-tempat yang kena ziarah time buat haji. Dia orang pun situ kena bayar dengan bayar tertentu, dan situ ada gereja-gereja dia. Dan situ ada satu batu tu dikatakan Nabi Isa disalib situ, dan darah Nabi Isa duk mengalir situ. Dia orang percayalah darah tu duk mengalir lagi, duk basah lagi. Lepas tu jual pula berapa titik nak buat ubat balik Malaysia. Sebab saya gitu, saya tengok ada sebahagian sekumpulan, ada 2 buah bas. Satu bas daripada Malaysia, Cina semua, Cina Kristian. Satu bas lagi muka Melayu. Tengok dia punya pengenalan dia, Persatuan Melayu Kristian Singapura. Hebat. Melayu Kristian, bukan Persatuan Kristian Singapura, Melayu Kristian, muka Melayu semua. Nama-nama pun Melayu, tapi dia orang pergi ziarah apa semua. Saya pergi dengan seorang kawan orang Indonesia saja nak pergi tengok. Sampai dekat gereja tu kita masuk. Di gereja tu dikatakan tempat Nabi Isa dilahirkan, tapi semua benda tu hanyalah sangkaan. Lepas tu bila mana kita masuk, dia akan hulur pada kita ni lilin untuk kita letak dan kita berdoa. Jadi saya tak ambil lilin tu. Kawan saya Indonesia ni sama fakulti belajar, Usuluddin, dia ambil, dia pegang, dia pun pacok juga atas tempat tu. Keluar dari tempat tu, saya kata, kita orang Islam tak boleh buat benda tu. Kita nak pergi ziarah tak apa. Dia jawab, dia kata, tidak apa, yang penting di dalamnya. Perbuatan tidak apa. Relax dia jawab. Dia kata, yang penting di dalamnya, perbuatan tidak apa. Sedap jawab dia. Tak boleh, kita kena ada stand kita sendiri. Stand kita tu kena jelas. Saya ingat saya pergi ke tempat, sebahagian orang kita ni terlalu mudah. Saya pergi ke
Di India saya pernah pergi ke Rajasthan. Rajasthan ni benda tu saya tak tahu pun, dalam perjalanan tu dia dipackagekan sekali. Dia ada satu kubur Ajmer Sharif. India ni dahsyat tuan-tuan. Kubur-kubur yang dikatakan kubur orang alim lah, dia orang akan pergi. Okay. Cuma saya sampai kawasan tu, tengok kubur dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, Ajmer Sharif ni antara kubur besar. Kubur besar yang orang akan pergi minta doa. Antara yang pergi minta doa ialah pelakon-pelakon Bollywood. Kahwin lambat dapat anak situ tepat. Okay. Tapi kubur tu kubur orang Islam dah. Tapi dikatakan ulama Syiah, sebab saya tengok dia punya pintu kubur tu pun Ya Hussein, bendera dia pun semua. Okay. Cuma kita tengok di India ni dia open sikit. Yang give doa situ bukan Syiah saja, Hindu pun give doa situ. Dia percaya kubur keramat tu. Tapi bukan boleh masuk mudah-mudah. Ada laluan dia dan ada bayaran dia. Nak masuk tu dia akan approach kita, suruh kita buat upacara tertentu. First nak masuk, kalau tak ada penutup kepala, tak ada kepiah, tak ada apa, dia jual sapu tangan. Sebab orang India ni dia macam orang Melayu gitu juga. Masuk masjid, masuk kubur tak pakai kepiah satu macam. Jadi dia jual satu sapu tangan untuk pakai. Tapi kebetulan saya ada pakai topi tu, jadi kita tak kena. Okay. Lepas tu dia buka satu album, katalog lah lebih kurang. Okay. Dalam album tu saya ingat dia nak tunjuk gambar kubur, sebab kubur tu besar macam masjid. Ramai orang. Okay. Dalam katalog tu dia tulis package berdoa di kubur ni dan bayarannya. Jangan main-main. Okay. Dan dia nak yakinkan kita, dia letak testimoni orang ni pernah berdoa tahun lepas, tahun depan dapat anak. Adalah muka-muka pelakon dalam tu, pelakon Bollywood semua. Yang nak buka bisnes tahun ni berdoa, tahun depan kaya raya. Hebat dia punya perniagaan berdoa di kubur tu, hebat. Okay. Saya pergi dengan seorang orang korporat daripada Pulau Pinang. Saya pergi. Dia approach kawan tu, sebab kawan tu datuk, suruh ambil satu package yang harganya lebih kurang 600 ke 700 ringgit, 11,000 rupiah lebih kurang. Package tu macam mana? Dia akan beri kita satu bakul, kita kena junjung bakul tu. Dalam bakul tu ada sejadah, ada bunga-bunga yang wangi. Sampai dekat kubur tu, sejadah tu akan dihamparkan atas kubur, kemudian bunga tu akan ditabur. Cuma sejadah tu dia ada kelas-kelas dia. Cuma dia tahu orang Malaysia, pangkat datuk pula, dia approach yang 11,000 rupiah. Dia tak bagi dah yang RM50, RM100 dia tak bagi. Dia bagi 600. Cuma kawan tu pun nak beli, tak nak beli, nak beli, tak nak beli. Akhirnya ambil juga package 100. Saya tak tahu, saya tak ikut. Sebab orang yang ambil package, dia ada urusan lain pula kena masuk ke dalam. Yang tu saya tak tahu. Okay. Cuma saya perasan lah, orang dia ada satu kios jual sejadah tu. Kedai kecil. Okay. Ramai orang duk beli. Okay. Cuma saya perasan, bila mana orang beli, orang tu junjung. Saya duk cam, sebab saya duduk dekat dengan kedai tu. Sejadah yang orang tu beli, tak sampai 15 minit masuk balik ke kedai tu. Dia tak hampa pun sebenarnya. Okay. Maknanya sejadah tu, dia buka siap-siap, dia letak dalam bakul. Lepas tu tak sampai 15 minit, ada seorang budak bawa sejadah tu. Saya cam sejadah tu yang orang tu tadi beli dah. Dia packing balik, boh dalam plastik, boh balik dalam kedai. Kawan tu duk bayar dah RM50 ke RM1,000 duk bayar dah. Untung dia berniaga macam tu. Barang tak rugi, pusing modal tula, duit masuk. Tapi sebab apa benda tu dijaga? Sebab tempat tu digazetkan oleh kerajaan India sebagai tempat tarikan pelancong juga. Jadi tak boleh buat apa. Cuma nak beritahu pada kita, ini benda-benda yang kita kira sangat mengganggu akidah, dan itulah realiti yang berlaku. Realiti yang berlaku. Okay. Jadi kita sebut sikit sebagai yang terakhir, hikmah menyebarkan salam kepada semua orang Muslim, sama ada dikenali atau tidak, ini supaya terzahir syiar Islam dan supaya dapat menjalin kemesraan sesama Muslim. Bagaimana pula salam lelaki kepada perempuan? Okay, ini yang terakhir, yang bukan mahramnya dan sebaliknya. Para ulama mengatakan bahawa jika perempuan tersebut bukan isterinya dan dia tua, tidak mengapa. Jika perempuan tersebut muda, maka tidak digalakkan memberi salam kepadanya, kerana ia boleh membuatkan seorang lelaki terdedah kepada fitnah.
Salam ni kena jelas. Salam sesama jantina boleh. Salam dengan lawan jantina, dia mesti salah seorang tu orang yang dah lanjut usia, kita beri salam atas dasar hormat. Seorang lelaki muda beri salam pada makcik tua, okey, padan, sebab hormat. Tapi dia 19, perempuan yang lalu 18, yang tu banyak nak beri salam, okey, 3-4 kali nak beri salam tu, okey, yang tu tak boleh. Tak beri salam pun tak apa, orang kata sombong pun tak apa. Dan perempuan kalau dia dapat salam daripada orang tu, jangan jawab, sebab salam tu jadi fitnah. Salam tu jadi fitnah, jangan jawab. Okay. Jadi itu benda yang kita kena ada lah, stand kita kena ada dalam bab salam ni. Okay. Jadi rasanya setakat tu saja perbahasan kita pada pagi ini, insya-Allah. Semoga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.